ekonomi. Jadi pada Datuk Seri Ismail Sabri, itu one way out ya. Yeah. The only way out. The only way out. Demi rakyat lah, demi negara. Ya. Ini okey Haji, sebelum kita nak pergi ke topik kedua, saya nak sedap juga ni roh-roh ni. Amri kata perlembagaan dibina asasnya oleh roh perlembagaan itu sendiri. Bermaksud ia perlu dihayati, ditekuni, maka rakyat Malaysia terus harmoni dan aman. Apabila ia dirobek oleh pihak-pihak yang ingin jawatan, tahta dan diri sendiri, maka jadi macam inilah. Terima kasih kepada yang mencipta dan membina perkara ini. Okey, maksudnya apa yang saya faham kat sini, orang yang buat perlembagaan ini tahu semangat dan roh perlembagaan itu. Tapi berbalik pada macam Haji cakap, ada lagi ke pemimpin-pemimpin yang jujur yang menjadikan perlembagaan ini sebagai tiang seri negara dan pentadbiran? Pada hakikatnya masih ada segelintir kecil. Bila saya kata pemimpin, saya merujuk kepada ahli Dewan Rakyat. Sebab mereka inilah yang akan menentukan kerajaan dan pembangkang. So masih ada segelintir kecil jumlahnya dalam Dewan Rakyat yang tahu apakah itu perlembagaan dan apakah itu semangat perlembagaan. Ada, bukan tiada. Ada. Tapi masalahnya adalah antara yang ada ni pun, walaupun mereka tahu, mereka tidak mempunyai keberanian untuk memperbetulkan para pemimpin parti mereka sendiri apabila perkara-perkara yang berlanggar dengan perlembagaan ataupun semangat perlembagaan tertampil. Kenapa mereka tidak ada keberanian ni? Balik kepada mentaliti politik sekarang sejak bertahun dulu. So, kalau nak bincang perkara itu mungkin kita perlukan satu program 3 jam lain ya. Tapi pokoknya apabila mereka buat salah sebenarnya Fazli, mereka tahu mereka salah. Tapi kenapa mereka buat salah? Sebab mereka tahu tidak ada orang dalam parlimen yang berani nak tegur mereka atau yang boleh tegur mereka. Dan bila tegur mereka pun tidak akan ke mana sebab mereka dah buat salah dalam segala perkara. Mereka akan kontrol Dewan Rakyat, mereka akan buang pegawai-pegawai yang betul dalam sistem pentadbiran jenayah, sama ada pegawai-pegawai SPRM, polis, dan mereka akan kontrol keputusan-keputusan yang perlu melalui cara-cara mereka sendiri dengan pihak-pihak berkenaan, sama dalam pejabat peguam negara dan sebagainya. So tidak ada cara yang rakyat nampak yang boleh diubah. Tapi kenapa benda ini berlaku? Sebab pegawai-pegawai dan rakan-rakan mereka dalam parti duduk diam. Mereka tak kisah. Biarlah janji kita tak jatuh, nanti kita repair balik. Salah, tak boleh macam tu. Satu kesalahan yang kita buat, yang kita ingat kita nak repair balik kemudian akan menyebabkan 10 kesalahan lain yang tak mungkin kita boleh repair. Itu yang berlaku daripada zaman Najib. Dan ini berlaku dalam keadaan beberapa menteri atau beberapa penjawat awam di dalam Pakatan Harapan pada masa itu yang tidak mengikut cara yang diberi tunjuk oleh Tun sebagai Perdana Menteri. Dan berlaku zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dan masih berlaku dalam zaman Ismail Sabri. Kenapa? Sebab mereka takut nak buat benda yang betul. Balik kepada takut hilang kursi. So, nak jawab soalan tersebut, banyak isu, banyak gabungan perkara. Dia tak boleh selesai sekelip mata. Dan kita sendiri tahu jawapan. Kita sebagai rakyat. Pernah tak kita naik ke pentas dan tampar menteri-menteri ni? Tak ada kan? Takkan boleh jawab. Tapi bila dia orang tampar kita, tendang perut kita, hentak kepala kita dengan berbagai penipuan, kita biar. So, bila saya cakap naik pentas tampar tu bukan maksud saya naik pentas tampar. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ni faham apa saya maksudkan. Pernah kita berani berdiri dalam mana-mana majlis, cakap terus berdepan. Jangan tipu kami. Pernah? Tak pernah. Ya. Macam sekarang, berbangkit isu, minta maaf saya mungkin digress sikit sebelum kita pergi kepada topik lain. Macam muncul isu Ismail Sabri pergi Jepun. Di mana ada gambar tertular. Yang menunjukkan kononnya menantu dia dan anak dia pergi bersama. Bukan sesiapa menuding jari mengatakan bahawa mereka pergi di atas rombongan kerajaan. Tidak, kita tak mengatakan. Tapi memandangkan mereka berada di situ, maka untuk menghilangkan syak wasangka, kerisauan, adakah mereka telah tersilap
masukkan menantu dan anak dalam rombongan kerajaan, maka menjadi tanggungjawab untuk Ismail Sabri memberi jawapan bahawa ya, anak saya, menantu saya pergi sana, tapi yakinlah mereka pergi dengan tiket penerbangan mereka sendiri, mereka duduk di hotel mereka sendiri, mereka datang di majlis saya sebab mereka nak melihat majlis tersebut. Tapi tidak ada satu sen pun digunakan duit kerajaan, melainkan seperti yang dibenarkan dan diwajibkan di bawah perlembagaan, saya perlu membawa isteri saya. So isteri saya berhak. Tak ada orang soalkan isteri siapa sekalipun berhak pergi untuk urusan rasmi. Tapi awak kena jelaskan sebelum persepsi ni menghantui awak. Padahal mungkin tidak gunakan pun langsung duit kerajaan. Tapi jelaskan, sebab perkara ini sering berlaku daripada kerajaan dulu pada zaman-zaman Najib Razak. Kita tak boleh lupa macam mana penerbangan Najib Razak dan Rosmah Mansur dituruti oleh anak tiri beliau, Riza Aziz dan yang lain-lain. Dan perkara itu tidak dijawab sampai sekarang. Sudah berapa tahun? 8 tahun. Gambar tertular, tapi berani tunjuk gambar, tapi tak jawab. Jadi itulah sebabnya kita kena selalu yakinkan kepada rakyat. Bukan yakinkan saja, perlu dengan jujur lakukan perkara yang menzahirkan kita tak salah guna kedudukan kita. So bila keluar gambar Jovian, saya rasa menantu dia minta maaf kalau nama dia tak betul, saya bukan tuding jari kepada dia ataupun anak dia, maka jelaskanlah. Saya tak ada masalah kalau menantu nak pergi pada masa bab betul kat situ. Rakyat tak ada masalah, tapi adakah dia gunakan duit sendiri? Saya percaya dia gunakan duit sendiri, tapi yakinkan rakyat lain. Tunjukkan. Kejap benda tu jadi persepsi. Kenapa nak duduk diam? Betul. Macam tu jugalah saya kait, tapi balik dah Haji dah sebut pasal Jovian, saya nak kait jugalah dengan pakaian baju yang cukup hebat, 5,500 harga baju yang menjadikan rakyat yang tengah kesempitan hidup, tengah negara berada dalam keadaan susah. Satu Perdana Menteri pakai baju RM5,500, wang-wang alam, RM5,500 harga, RM5,500, tapi katanya RM5,500. Apa pandangan Haji? Itu satu lagi perkara. Yang pertama sekali, bila saya dengar isu berkaitan dengan baju ni, perkara-perkara ni sepatutnya tidak menjadi isu untuk kita bincangkan. Tapi kita kena bincangkan. Sebab menjadi kait dengan apa yang kita alami. Rakyat menderita. Kita tidak ada cara dan jalan untuk menyelesaikan penderitaan. Kita tak tahu nak selesaikan masalah ekonomi. Bila harga naik, kita buat satu jawatan kuasa, 20 lebih orang untuk bincang. Minta maaf, saya kena gunakan perkataan ini, bincang kepala otak apa. Betul. Dan bila kita tengok senarai orang dalam jawatan kuasa itu, adakah mereka ni layak? Mungkin ada beberapa yang layak, yang lain adakah kerana pilihan-pilihan yang mementingkan politik. Sampai bila kita nak buat macam ni? Jadi kita tak boleh selesaikan masalah ekonomi. Kita tahu kita tak boleh selesaikan masalah ekonomi, tapi tiba pula muncul isu baju. Dan baju dikatakan kononnya bernilai £1,000. Itulah datanya RM5,500 conversion sekarang. Kenapa kita nak tunjukkan kepada rakyat kita tak langsung pentingkan masalah mereka? Bila kita sebagai Perdana Menteri pergi luar negeri pakai baju yang satu dunia boleh tahu nilainya RM5,500, £1,000, £1,000, maka adakah kita menunjukkan kita potong minda kita, tak fikir pasal keresahan rakyat? Dan yang paling bodohnya, minta maaf saya kena katakan di sini, baju tu paling buruk saya pernah tengok. Walaupun mahal. Walaupun mahal, tak semestinya cantik. Dan sebelum ini, masa dia menjadi menteri Pertahanan yang umumkan, Menteri Pertahanan yang umumkan PKP setiap hari di kaca TV, dia dikenali memakai baju batik yang cantik, berwarna-warni, berbentuk macam kuih dan sebagainya. Masa tu bulan puasa. Ingat tak? Apa masalahnya kalau pakai baju batik pergi jumpa kat luar negeri? Bukankah itu sementara awak nak memartabatkan penggunaan bahasa Melayu di antara bangsa, memartabatkan budaya Melayu di antara bangsa batik? Kenapa kontradik? Satu nak cakap Melayu, tapi baju pakai baju mahal £1,000. Masuk akal ke rakyat Malaysia? Ini isu dia. Kenapa pucuk pimpinan kita tidak boleh fikir dengan munasabah? Kenapa mereka sampai tahap IQ yang begitu boleh dipersoalkan? Dan perlu dipersoalkan sebab rakyat menderita. Rakyat nak satu pemimpin yang bukan saja jujur dan ikhlas,
boleh menyelesaikan masalah dan menunjukkan keprihatinan. Kalau nak memartabatkan bahasa Melayu, alhamdulillah, kita sedang cuba di dalam negara pun. Nak bawa ke luar negara, silakan. Tapi kenapa baju tak bawa baju batik? Di kaca TV Malaysia pakai baju batik. Cuba jawab soalan tersebut, wahai Ismail Sabri. Ya. Ini itu sajalah bagi saya berkaitan dengan apa yang dibangkitkan Saudara Fadli. Betul. Saya amat bersetuju sekali. Okey. Ya, Perdana Menteri tak kisahlah dia nak pakai baju apa pun, kan? Tetapi yalah, semangat kenegaraan itu penting. Konon-konon kita nak memertabatkan bahasa Malaysia. Bukan kita nak bercakap kita ni tak pandai cakap orang putih. Jadi kan bahasa Malaysia tu sebagai agendanya. Tak kisah. Tetapi pakailah baju batik. Kalau orang lain pun boleh, tak perlulah sampai baju 1,000 pound sterling. Kalau Tun Mahathir pun pakai jam pun, jam Casio harga 200-300 ringgit. Kalau Jokowi pergi ke Amerika jumpa Elon Musk, manusia terkaya di atas muka bumi, pun pakai t-shirt. Sorry tu sih, t-shirt dengan seluar, dengan kasut saya rasa tak habis pun 500 ringgit. Itu Jokowi. Kenapa pemimpin-pemimpin kita dengan harga jam 100,000, 200,000, ada yang berjuta harga jam. Saya tak pakai jam. Saya pakai jam, tapi jam murah ya. Jadi itulah ceritanya. Itulah ceritanya, bukan rakyat dengki, tapi dikala rakyat tengah serabut. Bukan kata yang bawa Grab, Food Panda, adik-adik kita, bukan itu saja. Saya sendiri, saya ada ibu saya 80 tahun lebih Haji. Nak kongsi sikit, anak kecil ada 2. Hari ni pergi ke satu pasar raya, tengok beli pampers anak, pampers ibu saya. Lepas seminggu pergi lagi tempat yang sama, harga pampers itu sudah berubah. Bukan menurun, menaik. Minggu kedua, berubah lagi. Walaupun peningkatannya sedikit, alasannya ringgit melemah berbanding dolar. Jadi, bukan kata kita nak komplain, bising, komplain. Tidak. Itu begitu juga dengan makan. Saya suka makan burger. Dari dulu. Pergi ke store burger kat bawah rumah saya. Sekarang harga burger pun, burger Ramly je, dah sama harga McDonald. Jadi, nampak tak peningkatan? Kalau dulu RM4.5 boleh dapat, sekarang dah jadi RM7, RM8. Lepas tu kita nak salahkan rakyat? Tidak. Jadi pemimpin-pemimpin kerajaan, celik akal, bawalah apa yang dikatakan oleh Tuan Haji tadi, semangat kenegaraan, semangat rakyat itu diutamakan. Bukannya apa aku dapat. Aku move macam ni, depan aku letak jawatan, di belakang aku nak jawatan. Aku tekan macam ni, aku nak jadi TPM. Inilah pemimpin-pemimpin politik yang kita ada.